Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih pada pengurusi, para pengarah hospital Tanah Bahaya, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama di dalam majlis ini untuk menunjukkan izhar ila hubbi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan kasih dan sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada dalam satu majlis yang penuh dengan keberkatan. Bahawa ini tuan-tuan, mungkin tuan-tuan hadir dalam satu program lantunan mahabbah yang dianjurkan oleh Paksi di stadium bau-bau ini. Tuan-tuan, dalam majlis tersebut pada malam yang kedua, pada malam itu ada qasidah dan ada ceramah yang disampaikan oleh beberapa orang penceramah. Antaranya Ustaz Zainal Asri, Ustaz Ibrahim yang memberi ceramah pada malam itu. Tuan-tuan, pada malam tersebut ada seorang budak perempuan. Dia duduk di hadapan. Dia duduk di depan dan dia kenal dengan Ustaz Ibrahim yang sedang memberi ceramah. Sekali-sekala dia langut tengok Ustaz Ibrahim, dia tunduk ke bawah. Dia langut tengok Ustaz Ibrahim, dia tunduk ke bawah. Dia langut kali yang ketiga, tuan-tuan, dia tengok dalam majlis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam majlis tersebut. Sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalaulah orang yang syahid di jalan Allah, Allah Ta'ala menyebut, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan kamu kata mereka yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahya'un, bahkan mereka hidup. Mereka yang syahid di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebut jangan kamu kata mereka mati. Jangan kamu kata mereka mati, sedangkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka gembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Itu mereka yang syahid di jalan Allah. Sedangkan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi adalah Sayyidul Anbiya, penghulu kepada segala Nabi. Maka Nabi boleh hadir di dalam majlis kita pada hari ini, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya Rasulullah tahu kata kita ada majlis pada hari ini. Sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tadi adik Mawadah menceritakan kepada kita tentang saat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia yang paling disayangi, makhluk Allah, hamba Allah, yang dengan kerananya dah diciptakan seluruh alam ini. Sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Nabi SAW seperti mana yang telah dibacakan dalam berjanji tadi, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya, sangat malu dan sangat tawadhu, dan dia menampal kasutnya sendiri, menjahitnya sendiri. Sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, disebutkan dalam kitab sirah, telah berlaku suatu peristiwa yang menyedihkan telah menimpa sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Sayyidina Umar kehilangan anaknya. Sayyidina Umar, anaknya kehilangan suaminya. Suaminya Hafsah telah meninggal dunia. Dan Sayyidina Umar Uthman pula, isterinya Ruqiyah telah meninggal dunia. Maka Sayyidina Umar apabila melihat anak dia telah, menantu dia meninggal dunia dan anak dia duduk seorang, maka dia pun tengok Sayyidina Uthman pun isterinya telah meninggal dunia. Maka dia pergi kepada Sayyidina Uthman, wahai Uthman, kamu telah pun kehilangan isteri kamu, dan anak aku suaminya telah pun meninggal dunia, Hafsah. Maka aku mencadangkan kalau boleh kamu ambillah anak aku, kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman memikirkan nak bagi jawapan apa kepada Sayyidina Umar, kerana Sayyidina Uthman telah mendengar bahawa Nabi akan mengambil anak Sayyidina Umar itu untuk menjadikan isterinya. Akhirnya Sayyidina Uthman sebut kepada Sayyidina Umar, berilah masa kepada aku, insya-Allah esok pagi aku akan bagi jawapan. Maka bila esok pagi Sayyidina Umar terus selepas sembahyang subuh terus berjumpa dengan Sayyidina Uthman, wahai Uthman, macam mana keputusan kamu? Kamu nak ada anak aku? Kata Sayyidina Uthman, saya minta maaf, saya rasa tak sesuai lagi, saya tak boleh nak terima lagi. Sedih Sayyidina Umar ni, sedih. Pergi pula Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, anak aku Hafsah, suaminya meninggal dunia, ambillah dia jadikan isteri kamu. Maka Sayyidina Abu Bakar buat tak dengar aja. Sayyidina Abu Bakar buat tak dengar. Akhirnya Sayyidina Umar ni pergi bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni sedih sangat. Sebab apa kamu sedih? Sebab saya telah pergi jumpa dengan Sayyidina Uthman. Saya nak bagi anak saya kepada dia, tapi dia tak mau. Sedangkan dia, isteri dia pun dah meninggal dunia. Maka berkata pula Sayyidina Umar, kata lagi, dan aku pergi pula bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, dan aku sebut pada Abu Bakar, ambillah anakku jadi isteri kamu. Maka Sayyidina Abu Bakar pun buat tak dengar aja Rasulullah. Rasulullah kata, mau dah anak kamu ni aku akan kahwinkan dengan orang yang lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Uthman. Oh, Sayyidina Umar kata, tentulah aku mau orang yang lebih baik pada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Uthman. Siapa dia ya Rasulullah? Siapa dia lagi kalau bukan baik daripada Abu Bakar dan Sayyidina Uthman? Tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ia akan kahwin dengan Hafsah. Maka
Seronoklah Sayyidina Umar ni, dan pergilah berjalan dan jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan dia kata pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ni Maisat aku nak bagi tahu dekat kamu, aku ni terasa hati dengan kamu wahai Abu Bakar. Sebab apa? Ingat dah hari tu aku pergi jumpa kamu, kamu masih lagi belum bagi jawapan dekat aku. Kenapa kamu tak mau ambil anak aku? Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Umar, sebenarnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hasrat hatinya bahawa dia nak kahwin dengan anak kamu. Sebab itulah aku tak mau ambil anak kamu. Kalaulah Rasulullah tak sebut, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut, nescaya sayalah orang yang akan kahwin dengan anak kamu wahai Sayyidina Umar. Tengah-tengah depa sembang tu, tiba-tiba datang Sayyidina Osman. Bila datang Sayyidina Osman ni sengap diam. Abu Bakar diam, Sayyidina Umar pun diam. Sebab apa? Sebab Sayyidina Osman ni seorang yang paling pemalu. Dan Nabi SAW pun sangat malu dengan Sayyidina Umar ni, dengan Sayyidina Osman ni. Satu hari disebutkan dalam satu kisah, ketika mana Nabi SAW duduk dengan para sahabat, dalam keadaan nampak betih Nabi SAW. Nabi duduk dengan para sahabat nampak betih. Ada riwayat kata nampak paha. Maknanya Nabi duduk dengan sahabat Nabi ni dalam keadaan santai. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar datang, maka Nabi SAW masih lagi duduk macam biasa. Nabi pun bersembang dengan sahabat dan Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba datang pula Sayyidina Umar. Maka Nabi SAW pun duduk macam biasa. Masih nampak lagi betih Nabi SAW. Tiba-tiba datang pula Sayyidina Osman. Bila Sayyidina Osman masuk aja dalam perbincangan mereka tu, sembang-sembang itu, Nabi SAW terus tarik kain dia dan tutup. Yang tadi duk terselak, tutup sikit. Maka isteri Nabi Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tadi ketika mana Sayyidina Abu Bakar masuk, kamu masih macam biasa? Apabila masuk Sayyidina Umar pun macam biasa. Tapi apabila masuk Sayyidina Osman, kamu pula tarik kain kamu tadi. Kata Rasulullah SAW, macam mana aku tidak malu pada Sayyidina Osman, sedangkan malaikat pun malu dengan Sayyidina Osman. Sedangkan malaikat pun malu dengan Sayyidina Osman. Itulah Sayyidina Osman. Maka masuklah Sayyidina Osman ketika mana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar duk sembang tadi. Sayyidina Osman main. Bila Sayyidina Osman sampai aja, maka diam. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar tadi diam. Sampai di depan mereka, Sayyidina Osman kata, mai ni sahabat-sahabat sekalian, saya nak cerita kamu satu kisah. Saya baru balik dari rumah Nabi SAW. Maka mereka pekat dengar cerita yang dibawa, yang disampaikan oleh Sayyidina Osman ni, seorang yang sangat malu ni. Sayyidina Osman bila dia masuk dan dia cerita, dia kata, wahai sahabatku sekalian, tadi waktu aku pergi rumah Nabi SAW, Nabi pada ketika itu dia sedang menjahit kasutnya sendiri. Allahu Akbar. Nabi ketika mana aku pergi rumah dia, aku pergi sampai di rumah Nabi tadi, aku tengok Nabi sedang menjahit kasutnya sendiri. Inilah yang diceritakan oleh Dr. Harundin.
dalam ceramah beliau, ketika mana beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau. Beliau menyatakan bahawa ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki di atas pahanya, ketika itu dia melihat kasut yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diangkat kasut itu, kata Dr. Rundin. Bila diangkat dan ditengok, Masya Allah, kasut itu dijahit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata kepada kasut itu, wahai kasut, kamu lebih mulia daripada aku. Aku ni siapa? Kamu lebih mulia daripada aku kerana kamu menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ni siapa? Itu kasut Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadhu. Nabi sangat malu dan Nabi sangat tawadhu. Nabi pakai kasut yang dijahit sendiri, dan baju Nabi dijahit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Osman, aku tengok Nabi jahit baju dia sendiri. Baju itulah yang Nabi nak pakai ni musim sejuk. Kata Sayyidina Osman, selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 8 dirham. No, ada 8 dirham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi beli baju di pasar. Maka Nabi bawa 8 dirham. Sampai dia dekat dengan tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang yang susah minta pada Nabi. Maka Nabi SAW memberikan kepadanya 2 dirham. Tinggal lagi 6 dirham. Maka Nabi pergi ke pasar. Nabi beli baju 4 dirham, lebih 2 dirham. Balik dalam perjalanan, tiba-tiba ada orang minta pada Nabi, ya Rasulullah, saya nak baju. Maka Nabi berikan bajunya kepada orang tadi. Dan Nabi pergi pula ke pasar, beli pula baju dengan harga 2 dirham. Habis 8 dirham. Nabi balik dalam perjalanan. Bila sampai di perjalanan, Nabi jumpa pula seorang menangis. Maka Nabi SAW bawa orang perempuan ni balik, pergi bertemu dengan tuan dia. Maka Nabi bawa perempuan ni pergi bertemu dengan tuan dia, dan tuan dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah dia seronok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada tuan rumah. Salam yang pertama, Assalamualaikum. Tuan rumah tak jawab. Assalamualaikum. Tuan rumah tak jawab lagi. Assalamualaikum. 3 kali Nabi bagi salam. Barulah tuan rumah jawab. Maka bila ditanya kepada tuan rumah, kenapa kamu ni tak jawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, saya amat gembira hari ini kerana kamu ziarah rumah saya. Saya amat gembira kerana kamu ziarah rumah saya, dan saya biarkan kamu memberi salam kepada kami 3 kali kerana kami mengharapkan salam daripada kamu, wahai Rasulullah. Akhirnya tuan rumah tadi, dia kata, apa tuan-tuan? Saya membebaskan kamu. Dia bebaskan hamba tadi yang bawa mai Nabi SAW ke rumah kawan tadi. Maka kata sahabat Nabi, Masya Allah, hebatnya Nabi, tawaduknya Nabi. Dengan sebab tawaduknya Nabi SAW, dengan susahnya Nabi SAW itu, dengan ada 8 dirham sahaja, Nabi dapat menolong orang, dan Nabi SAW dapat membebaskan seorang hamba. Ini yang dikatakan Nabi SAW, kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadhu. Sangat-sangat malu dan sangat tawadhu. Dan disebutkan dalam berjanji tadi yang perenggan yang keduanya disebut, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum.
Dan Nabi ni suka kepada orang fakir dan suka pada orang miskin. Tuan-tuan, Nabi kalau duduk dengan orang tengok Nabi ni macam dengan hamba, tuan-tuan. Kalau duduk sekali dengan hamba, orang akan tengok Nabi sama dengan hamba. Tak ada beza. Makan pun macam mereka, duduk pun macam mereka. Kerana Nabi suka pada orang fakir. No? Nabi sangat suka pada orang fakir. Sebab itulah sahabat-sahabat, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu riwayat disebutkan, diceritakan ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hendak meninggal dunia, maka Allah tanya kepada dia, "Wahai Ibrahim, kamu nak dikenali dengan apa?" Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Saya nak dikenali diri saya ini dengan Khalilullah, iaitulah sahabat Allah, orang yang dekat dengan Allah." Maka kata Allah, "Wahai Ibrahim, kamu adalah Khalilullah." Apabila Nabi Allah Musa alaihissalam nak meninggal dunia, ditanya pada Nabi Allah Musa, "Wahai Musa, kamu ni nak dikenali dengan apa?" Kata Nabi Allah Musa, "Saya kalau boleh, saya nak kenali saya dengan kalimullah, kerana sayalah orang yang wa kallamallahu Musa taklima." Apabila ditanya pula kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, "Kamu ni nak dikenali dengan apa?" Kata Nabi Isa, "Saya nak dikenali dengan Ruhullah, kerana sayalah dimasukkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ada bapa." Maka kata Allah, "Kamu akan dikenali sebagai Ruhullah." Dan bila sampai saat Nabi SAW pula nak meninggal dunia, Allah Ta'ala tanya pada Nabi, "Wahai Muhammad, kamu ni nak dikenali dengan apa?" Kata Nabi Muhammad, "Bu'istu faqiran, bu'istu yatiman, wa ishtu faqiran." Kata Nabi SAW, "Aku diutuskan dalam keadaan yatim dan aku hidup dalam keadaan fakir. Maka aku nak dikenali sebagai Muhammadan yatiman faqiran." Muhammad seorang yang yatim, seorang yang fakir, kata Nabi SAW. Aku nak dikenali sebagai seorang yang yatim dan aku nak kenali sebagai seorang yang fakir. Maka dengan sebab tawaduk kamulah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sediakan satu nama kepada kamu. Maka kamu akan dikenali, memang kamu miskin, memang kamu fakir, tetapi kamu akan dikenali sebagai Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi, seorang yang fakir, seorang yang miskin, yang tidak suka untuk hidup senang. Sebab itulah Nabi SAW, dia hidup dengan para sahabatnya dalam keadaan susah sama susah. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, suatu hari sahabat-sahabat Nabi tengok Nabi dalam keadaan yang sangat letih. Tengok Nabi dalam keadaan yang sangat tak larat. Nabi pun sembahyang bersama dengan sahabat. Bila Nabi sembahyang, sahabat-sahabat ni duk tengok Nabi bergerak lambat, rokok lambat, sujud lambat. Dan ketika mana Nabi rokok dan sujud, sahabat-sahabat dengar macam bunyi sesuatu dekat lutut Nabi SAW. Bila selesai sembahyang, sahabat Nabi SAW bertemu dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah, kamu sakit ke?" "Wahai Rasulullah, kamu sakit ke?" Rasulullah kata, "Tak, saya tak sakit." Rasulullah beritahulah, "Adakah kamu sakit sungguh? Sebab tadi kami tengok kamu sembahyang dalam keadaan yang sangat letih." Rasulullah kata, "Tak." Akhirnya bila didesak oleh para sahabat,
Nabi angkat jubah beliau. Nabi angkat jubah Nabi. Bila Nabi angkat, sahabat-sahabat tengok terkejut. Kerana Nabi SAW ikat di perutnya dengan batu. Batu diikat di perut Nabi. 2 batu diikat di perut Nabi SAW. Batu itulah yang duk bunyi. Sebab apa tuan-tuan? Kerana Nabi lapar, terlalu lapar. Tidak ada makanan. Allahu Akbar. Kita hari ni Masya Allah makan begitu banyak, sampai tak larat nak makan. Disebutkan dalam satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar ni dia makan 6 hari sekali. Masya Allah. Kita sehari 6 kali, lebih kurang Jadi lebih kurang Nabi ya kot. Kan? Sayyidina sahabat-sahabat Nabi makan 6 hari sekali. Kita 6 kali sehari. Suatu hari Nabi SAW dan para sahabat, disebutkan dalam tafsir Safwatut Tafasir, cerita tentang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ayat ni, kamu kemudian akan ditanya di hari kiamat nanti tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Disebutkan kisah ketika mana Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar. Abu Bakar pergi di tengah hari di masjid. Sampai di masjid tengok ada Sayyidina Umar. Wahai Umar, kamu ni bersepa main masjid? Kata Sayyidina Umar, saya main masjid ni tengah hari ni kerana saya lapar. Oh, kamu lapar? Kata Sayyidina Abu Bakar, sebenarnya saya pun lapar juga. Sebab itulah saya main masjid. Tiba-tiba tengah mereka bersembang dua-dua orang, datang pula Nabi SAW. Tengok Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni duduk di masjid tengah hari. Wahai Bakar, wahai Umar, kamu ni pasal apa dua-dua orang puan ni main masjid? Kami ya Rasulullah, kami lapar. Kata Rasulullah, sebenarnya saya pun lapar. Kalau macam tu, kata Rasulullah, jom kita pergi rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kerana Abu Ayyub Al-Ansari ni adalah tempat ketika mana Nabi SAW hijrah, Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka semenjak Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, mula daripada hari itu Abu Ayyub menyediakan makanan kepada Nabi. Walaupun Nabi dah tak duduk rumah dia, dia akan sedia makanan untuk Nabi SAW. Kalaulah Rasulullah akan hadir hari ini, maka dia akan bagi. Kalau Rasulullah tak ada rumah dia, maka dia akan berikan makanan itu pada anak-anak dia. Maka dia akan sedia, dia akan sediakan makanan. Maka kata Nabi, jom kita pergi rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka pergilah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan Rasulullah SAW pergi rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari tak ada rumah. Ya, ada isteri dia. Isteri dia kata suami dia ada dekat ladang, saat lagi dia balik. Ketika itu Abu Ayyub tengok dah nampak Rasulullah di rumah dia, dia pun terus balik. Sampai depan rumah dia tengok Rasulullah, dia jemput Rasulullah masuk dan dia bawa makanan, bawa kurma pada Rasulullah yang elok. Rasulullah kata, kami bukan anak ni, dah makan yang ni Rasulullah, makan yang ni dan memang dia dah sediakan.
dia akan sediakan makanan untuk Nabi SAW. Maka disembelih binatang, disembelih kambing untuk Nabi dan dua orang sahabat tadi. Kerana seronok, maka disembelihkan kambing dan disediakan kepada Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka makanlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Rasulullah. Maka Rasulullah kata dekat Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, boleh tak sediakan sedikit untuk anak aku Fatimah, kerana dia lama dah tak makan macam ni. Tuan-tuan cuba bayang tengok. Kita tak boleh nak bayang bagaimana susahnya Nabi, bagaimana susahnya para sahabat Nabi. Kerana kita hari ini hidup dalam keadaan senang. Kita hari ini hidup dalam keadaan cukup senang. Kita tak boleh nak bayangkan bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat. Mereka amat susah, sahabat sekalian. Ada satu kisah seorang sahabat Nabi yang susah. Nabi bila tengok sahabat ni, Nabi akan menangis. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni seorang yang kaya. Kalau dia lalu wajah di Mekah, Mus'ab bin Umair ni kalau lalu wajah di Mekah, orang akan cium wangi ni. Ni minyak wangi ni minyak wangi Mus'ab. Walaupun dia lalu sampai je, bau tu lama duduk situ, orang yang hadir lalu selepas itu akan rasa cium wangi, dan mereka tahu itu adalah minyak wangi Mus'ab bin Umair. Sebab dia ni seorang yang kaya. Tiba-tiba dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, sahabat-sahabat sekalian, Nabi SAW menangis tengok Mus'ab, kerana dia pakai baju yang koyak. Bayangkan dia seorang yang kaya sebelum ini, tapi selepas itu bila masuk Islam, hidup dalam keadaan susah. Yang menyedihkan lagi ialah ketika mana syahidnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni seorang yang sepatutnya kaya, kerana dialah orang yang pertama di antara Nabi SAW untuk pergi ke Madinatul Munawwarah, menjadi nakib kepada 12 orang yang telah berbai'ah dengan Nabi SAW. Mereka berbai'ah dengan Nabi dan Nabi hantar seorang nakib. Maka Nabi hantar Mus'ab bin Umair untuk mengajar mereka. Setahun mengajar mereka. Tahun yang kedua mereka datang pula berbai'ah dengan Nabi. 35 orang, 75 orang berbai'ah dengan Nabi SAW. Tu hebat Mus'ab bin Umair. Sepatutnya Mus'ab ni orang yang kaya, kerana dialah yang membawa Islam ke bumi Madinah. Dialah yang mengajak orang lain untuk bersama dengan Islam di bumi Madinah. Dia telah melahirkan seorang anak murid yang hebat. Dialah yang mentarbiah seorang sahabat Nabi yang hebat, yang bergegar malik arasy Allah Subhanahu wa taala. Ni Mus'ab ni melahirkan seorang sahabat Nabi yang bergegar arasy Allah. Turun para malaikat tanya kepada Rasulullah, siapa dia ni yang hebat sangat ni? Sebab bergegar malaikat Allah Subhanahu wa taala menyambut roh sahabat Nabi SAW ini. Siapa dia? Iaitulah Sa'ad bin Mu'az. Sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az yang ditarbiah oleh Mus'ab bin Umair ini. Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan seorang yang hitam. Dan dia kalau kita tengok sejarah dia lebih hebat daripada Hanzalah. Kalau orang nak cerita bab Hanzalah ni berkahwin dan malam tu dia tak sempat mandi wajib dan berjihad dan akhirnya syahid Hanzalah. Yang ni seorang sahabat Nabi yang tak ada kahwin. Dia seorang yang hitam, yang pitanya siapa pun tak mau. Tanya kawan ni tak mau, tanya kawan ni tak mau, tanya kawan ni tak mau. Akhirnya mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, tak ada siapa mau kat saya hitam.
Rasulullah kata tak apa, kamu pergilah dekat sana, ada satu keluarga dia ada anak seorang perempuan, kamu habaq dia, kata aku jamin. Kata Rasulullah, kamu pergilah bagi tahu dekat dia. Maka pergilah Sa'ad ni kepada sahabat dan bagi tahu hasrat dia nak berkahwin dengan anak dia. Maka sahabat tadi seronok kerana dia sangka nak dikahwinkan anak dia ni dengan Rasulullah, bukan nak kahwin dengan kawan ni hitam ni. Maka dia setuju. Bila sahabat ni ulang alik, dia kata bukan Rasulullah, tapi saya ni, kamu ke? Kalau kamu tak jadi, ambil balik. Allah, sedih. Hang hitam, balik sahabat ni, balik. Anak tadi yang dengar, dia kata, wahai abah, kenapa abah tolak pinangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin itu? Akhirnya Pok berasa bersalah, maka dia pun pergilah ligan beritahu, tak apa, saya setuju. Maka buat persiapan, belilah pakaian untuk nak buat perkahwinan. Dalam usaha duk tengok baju mana nak beli, pakaian mana nak beli, tiba-tiba dengar seruan jihad. Bila dengar seruan jihad, dia tadi yang nak beli baju untuk kahwin, tukar beli baju untuk berperang, beli baju besi semua dan lengkap, kelengkapan yang lengkap, dan tutup wajah dia. Dan semua orang tak tahu siapa dia ni yang main berjihad ni, main perang ni bersama dengan kami ni. Tiba-tiba selepas berperang, tengok-tengok syahid sahabat ni Sa'ad bin Mu'az, belum sempat berkahwin, turun malaikat Allah tanya, ya Rasulullah, siapa dia ni sampai bergegak arasy Allah ni? 70,000 malaikat